Violin. Apa itu violin? Bila violin mula-mula wujud sebenarnya? Apakah kaitan warisan kita dengan violin? Instrumen ini mungkin tak secanggih perisian aplikasi yang terdapat dalam handphone kita, yang ada dalam poket kita untuk menghasilkan muzik dan bunyi. Tapi sebenarnya violin sudah jauh mendahului segala instrumen muzik lain dalam peredaran zaman sehingga hari ini. Pada perasaan saya, violin sebenarnya masih kekal relevan dari dulu sampai hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Saya harap anda semua yang menonton sentiasa dalam keadaan sihat, bahagia, walau di mana sahaja anda berada. Ini ialah violin. Berbeza dengan viola, walaupun nampak macam sama, tapi sebenarnya mereka lain. Saya ibaratkan macam teh ais dengan teh bunga mungkin. Nampak macam sama, tapi lain. Betul tak? Tapi tak mengapa, kita akan kembali semula pada topik perbezaan ni nanti. Buat masa sekarang, saya nak bawa anda semua, penonton yang baik hati, penonton yang budiman, dalam sesi membedah ilmu dan sejarah tentang instrumen violin. 5,000 tahun yang lalu, alat permainan ini telah dikatakan tercipta melalui ketamadunan satu bangsa yang dinamakan bangsa Arya, berasal daripada bangsa India. Selain melahirkan Shah Rukh Khan, Kajol dan saya, mereka juga pencetus dalam penghasilan alat muzik pada waktu itu. Kemudian, jelajah instrumen ini daripada tanah India dibawa ke Afghanistan dan semakin meluas sewaktu era kebangkitan Islam melalui instrumen yang diadaptasi daripada violin, sebelum itu dipanggil rebab. Pergerakan arus dunia dan sosiologi manusia semakin menjadikan instrumen ini relevan dan terus dipopularkan melalui gerakan orkestra, tokoh-tokoh muzik pada zaman kebangkitan. Yang ketika itu pada zaman Renaissance ataupun zaman perubahan, sehingga evolusi klasikal dan moden di Eropah. Instrumen violin diimplementasi dalam kebudayaan tanah Melayu melalui aktiviti migrasi oleh pedagang dan menjadi berkembang pesat ke serata ceruk kota, pekan, selari dengan peredaran masa. Aktiviti penghasilan muzik tradisional yang sebati dengan bunyian violin, sebagai contohnya keroncong, ghazal, muzik asli yang menjadi kegemaran selera bangsawan, mempopularkan gerakan instrumen violin ini. Alat muzik ini menjadi selebriti instrumen. Saya boleh katakan sebagai selebriti instrumen selain daripada persona pemainnya yang tersendiri. Tokoh seperti Hamzah Dolmat sebagai contoh merupakan salah satu susuk legasi dalam penerusan warisan instrumen violin ini. Mengikut definisi Dewan Bahasa dan Pustaka, orkestra bermaksud pasukan pancaragam yang besar bilangan ahli muziknya. Orkestra RTM merupakan orkestra tertua di Malaysia, ditubuhkan sekitar tahun 1960-an. Pemuzik violin merupakan pemuzik terbesar di dunia kerana terdapat 10, 20 atau mungkin lebih bilangan pemuzik violin yang diperlukan dalam sesebuah orkestra. Secara amnya, violin zaman terdahulu lebih melengkung di bahagian badan sama ada depan
atau belakang. Violin yang lebih moden terhasil berikutan inovasi dari pembuat violin, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai luthier, yang bernama Andrea Amati. Pada abad ke-19, dengan munculnya auditorium yang besar, virtuoso violin yang hebat, violin mengalami perubahan reka bentuk yang terakhir. Bridge ditinggikan, sound hole serta sound post dibesarkan dan badan menjadi lebih rata. Leher violin yang bersudut ke belakang memberi tekanan yang lebih besar pada tali yang terdapat di bridge. Hasilnya adalah nada yang lebih kuat dan lebih cemerlang, menggantikan nada violin yang lebih lembut pada abad ke-18. Di hadapan saya, sekarang ini terdapat dua instrumen yang berbeza. Violin dan juga viola. Nampak sama bukan? Tapi ada perbezaannya. Sekarang ini saya akan menceritakan mengenai persamaan di antara kedua-dua instrumen ini. Selain daripada reka bentuknya yang kita boleh lihat, bermula daripada atas, kita panggil bahagian ini scroll. Scroll ini sama dengan viola, violin dan viola. Kemudiannya kita ada pack ataupun tuner. Tuner pack digunakan untuk kita tune tali yang terdapat dekat violin ni. Tune, kita ada tali. Okey, sebelum itu kita juga ada neck ataupun leher dalam bahasa Melayunya. Okey. Violin. Kemudian tali. Daripada tali ini kita akan pergi ke bridge. Bridge. Ataupun dalam bahasa Melayu bridge, jambatan. Jambatan apa? Jambatan ni apa fungsinya? Bridge ini fungsinya menghubungkan tali dan juga bunyi yang akan keluar. Dia akan keluar melalui F hole. Huruf letter F. Huruf F hole, lubang F. So, ada dua dekat sini, lubang F. Di dalam ni, kalau kita dapat close up nanti, dalam ni ada satu, kita panggil ada satu kayu yang panjang dia lebih kurang ni. Kita ada ni, kita panggil sound post. Sound post. Nanti kita boleh try close up kat sini. Kemudian kita ada juga fine tuner. Sangat kecil. Juga untuk kita memastikan tali berada di dalam tune yang betul. Kemudiannya kita ada chin rest, tempat untuk meletakkan dagu, sebahagian dagu, bukanlah semua dagu. Nanti saya akan tunjukkan. Chin rest dan juga body depan dan belakang. Ini antara persamaan di antara violin dan viola. Sekarang kita akan pergi ke perbezaan. Viola. Perbezaan yang paling ketara merupakan saiznya. Saya ambil ni kanan dan kiri saya, violin dan viola. Saya buat, kalau orang putih tu, side to side comparison. So kita daripada sini kita boleh lihat violin lebih kecil sedikit berbanding viola, lebih besar. Jadi apabila viola ini lebih besar, sudah tentu nada yang dikeluarkan, bunyi yang dihasilkan oleh viola tentunya berbeza dengan violin. Bila bunyinya berbeza, tali yang digunakan oleh viola juga berbeza. Okey, kita lihat sini tali yang pertama yang berada di viola merupakan tali C. Kemudian tali G diikuti dengan tali D, kemudian diakhiri dengan tali A. Ini berbeza dengan violin. Okey, saya akan ambil yang violin. Violin bermula dengan tali G. Violin tidak mempunyai tali C. Bermula dengan tali G, kemudiannya tali D, ada tali A, dan diakhiri dengan tali E. Viola tidak mempunyai tali
E. Tali E ni merupakan tali yang paling tinggi lah untuk violin dari segi bunyinya. Kemudian, violin dan viola ini tidak akan lengkap, tidak akan cukup untuk dimainkan jika tidak mempunyai bow. Okey. Ni kita dipanggil ni violin bow. Violin bow ini saya akan cerita sedikit ringkas mengenai violin bow. Kita ada skru dekat sini. Skru ni fungsinya adalah untuk melonggarkan dan mengetatkan tali di sini. Semua orang panggil tali. Sebenarnya dipanggil bow hair ataupun rambut dalam bahasa Melayunya. Ada juga dikatakan diperbuat daripada ekor kuda, tapi mungkin untuk yang harga yang mahal. So apabila kita hendak memainkan violin atau viola, kita harus mengetatkan dahulu bow hair ini. Okey. Dan kemudiannya sebelum dimainkan kita juga harus meletakkan rosin. Ini ialah rosin. Rosin ini digunakan, saya tunjuk caranya menggunakan rosin. Rosin ini kita boleh letak dan layangkan di atas tali, di atas bow hair. Macam tu. Dan kemudian violin sedia untuk dimainkan. Sebelum itu, terdapat satu aksesori yang boleh digunakan untuk bermain violin ataupun viola. Ni sama. Shoulder rest. Shoulder rest. Okey, ataupun untuk rehatkan bahu. Ini hanyalah aksesoris tambahan. Sesetengah pemain violin tidak menggunakan aksesori ini. Saya gunakan aksesori ini. Bagi saya ianya lebih selesa, tapi sebenarnya ia bergantung kepada individu itu sendiri. Untuk meletakkan shoulder rest ini sangat mudah, hanya tolak masuk sahaja macam itu dan dia akan kekal di situ. Okey. Jadi apabila kita sudah bersedia, kita boleh meletakkan violin di atas bahagian bahu kita dan juga sebahagian dagu kita di atas chin rest, perehat dagu ni. Selain daripada itu, jangan lupa pastikan posture badan kita berada dalam keadaan yang selesa, tegak. Kalau agak macam ni, tak berapa selesa sebenarnya untuk jangka masa yang panjang. Dalam jangka masa yang pendek mungkin selesa, tapi sebenarnya jika kalau kita bermain untuk jangka masa yang panjang, mungkin badan kita akan sakit dan sebagainya. Jadi make sure, pastikan posture badan kita selesa. Violin bow sudah diketatkan skrunya dan bersedia untuk dimainkan.